Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua geofighters tingkatan 1K1 dan juga 1K5. Baik, insya-Allah hari ini cikgu akan sambung perkongsian ilmu geografi kita dan kita akan masuk kepada topik dan bab baharu iaitu bab 10 dan tajuknya ialah bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Alhamdulillah, kita sudah boleh rentas negeri, kita sudah boleh insya-Allah rentas negara. Jadi sekarang kita akan terbang jauh ke negara-negara Asia Tenggara. Okey. Jadi apa yang kita nak pelajari dalam topik bab 10 ini? Awak lihat dan rujuk buku teks muka surat 108 dan juga 109. Yang pertama, kita akan lihat kepada negara-negara di Asia Tenggara. Siapakah negara kejiranan kita? Yang kedua, kita akan lihat kepada pelbagai jenis bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, adakah sama seperti negara kita Malaysia yang sudah kita pelajari dalam topik-topik yang lepas, ataupun adakah ada perbezaan yang ketara? Jadi kita akan lihatnya. Dan yang ketiga, kita akan rujuk dan kita akan pelajari tentang pelbagai jenis sungai dan tasik di Asia Tenggara. Baiklah, anak-anak geofighters 1K1 dan juga 1K5, awak boleh lihat pada paparan ini, inilah peta Asia Tenggara. Okey, kalau sebelum ini kita sudah memahami peta Malaysia, negara kita Malaysia, dan sekarang kita terbang jauh lagi ke semua negara-negara di kejiranan kita di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau awak boleh lihat dekat sini ada berapa buah sebenarnya? Ada berapa buah negara yang berada di kawasan Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia Tenggara. Jadi awak boleh lihat dia punya numbering di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebenarnya ada 11 buah negara di Asia Tenggara. Okey, kalau cikgu tanya, kalau orang lain tanya, okey, pengetahuan awak tentang Asia Tenggara ada berapa buah negara semuanya? Ada 11 buah negara, ya. Baik, yang seterusnya jom kita lihat kedudukan. Kedudukan setiap negara dan lihat pada petunjuk. Awak juga kena fahami dan kena ingat apakah ibu negaranya. Okey, yang paling mudah kita terbang ke negara kita sendiri, Malaysia. Kita pergi kepada Malaysia dahulu. Yang nombor 6 ni Malaysia, dan ibu negara kita adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, seterusnya kita pergi ke utara. Yang pertama itu adalah negara Myanmar. Okey, dan dia punya ibu negara Naypyidaw. Yang kedua, turun ke bawah sikit, ke selatan, kita akan jumpa Thailand. Ibu negaranya Bangkok, Kop Kum Kap, kan? Yang seterusnya, warna hijau tu itu adalah Laos. Ibu negaranya adalah Vietnam. Yang seterusnya, terus ke Vietnam. Ibu negaranya berada di utara, Hanoi. Dan kita jumpa Kemboja dan ibu negaranya adalah Phnom Penh. Jadi anak-anak, ada keperluan untuk awak menghafal atau awak mengetahui semua ibu negara bagi negara-negara Asia Tenggara ni, sebab selalunya soalan ni suka keluar dekat bahagian objektif. Okey. Terus terbang lagi, yang warna hijau tu kawasan yang sangat luas. Ya, sudah tentulah itu adalah negara Indonesia. Okey, dan dia punya ibu negara berada di sini. Jakarta. Baik, yang seterusnya lagi, mana lagi? Yes, Filipina. Ini pun negara-negara yang banyak kawasan pulau. Okey, dan ibu negaranya di sini, ya, Manila. And the last one is Timor Leste. Jangan ketinggalan ni. Negara ni kecil saja di hujung bawah tu dan berjiran pula dengan negara Indonesia, Timor Leste, dan dia punya ibu negara adalah Dili. Okey, baik, saya harap kamu faham
dan cuba-cubalah ingat kedudukan setiap 11 buah negara dan ibu negaranya. Jika kita lihat pada paparan peta 10.1 di sini, kita sebenarnya dapat bahagikan Asia Tenggara ini kepada dua kawasan yang utama. Baik, yang pertama kita panggil sebagai tanah besar Asia Tenggara. Okey, dan yang kedua adalah kawasan Kepulauan Asia Tenggara. Okey, jadi apakah negara-negara yang berada dalam kawasan tanah besar Asia Tenggara dan apakah pula senarai negara-negara yang berada di Kepulauan Asia Tenggara? Okey, jadi kita lihat satu persatu. Kita pergi kepada Kepulauan Asia Tenggara terlebih dahulu. Okey, cuba tengok kepada negara kita dululah, Malaysia. Ada tak? Ada tak negara kita Malaysia, negeri-negeri yang berada di Kepulauan Asia Tenggara? Ya, betul. Okey, jika awak boleh lihat di sini ada negeri Sarawak, sini ada negeri Sabah. Okey. Kedua-dua Sabah dan Sarawak ini berada di Kepulauan Borneo. Jadi kedua-duanya berada sebenarnya di kawasan Kepulauan Asia Tenggara. Okey, yang seterusnya Brunei juga di sini. Okey, adalah negara yang berada di Kepulauan Asia Tenggara, dan kita dapat lihat juga Timor Leste yang halus, yang kecil ni. Okey, dan yang paling besar kita dapat lihat Indonesia. Okey, semua yang hijau-hijau tu negara Indonesia juga berada di kawasan Kepulauan Asia Tenggara. Okey, yang seterusnya kawasan tanah besar Asia Tenggara pula. Okey, yang mana satu kawasan tanah besar Asia Tenggara ni? Ini ya. Kalau kawasan Asia Tenggara ini, inilah. Okey. Yang saya buat line color merah tu. Jadi apa negara-negara yang terlibat? Yang pertama kita dapat lihat di situ ada Myanmar. Okey. Ada Laos, ada Thailand, Vietnam, Kemboja dan sekali lagi negara kita Malaysia. Okey, juga berada di kawasan tanah besar Asia Tenggara. Kita sudah selesai perkara yang pertama. Sudah mengenali insya-Allah 11 buah negara-negara di Asia Tenggara, dan sekarang kita akan pergi kepada perkara yang kedua. Kita akan pelajari dan kongsi ilmu pengetahuan tentang bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Jadi anak-anak, lihat pada paparan ini, jadi ada 4 jenis bentuk muka bumi yang kita akan lihat di sekitar Asia Tenggara. Yang pertama, kita akan lihat kepada kawasan tanah tinggi. Yang kedua, kita akan lihat kepada kawasan tanah pamah. Yang ketiga, kita akan lihat kepada kawasan pinggir laut. Dan yang terakhir sekali, bentuk muka bumi kawasan gunung berapi. Okey? Dan 2 negara yang terlibat iaitu Indonesia dan juga Filipina. Okey, kita lihat dahulu kawasan pinggir laut di Asia Tenggara. Lihat pada poin yang pertama. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali Laos. Lihat pada peta 10.2, cuba awak cari negara Laos. Ya betul, di sini kan Laos. Okey. Jadi poin yang pertama awak kena ingat, semua negara dekat Asia Tenggara dia ada pinggir laut kecuali negara Laos ni sahaja tidak ada pinggir laut. Kalau awak boleh lihat dengan jelas dalam peta tersebut, tengok dia keliling di sekeliling negara Laos tu tidak ada laut kan. Kalau awak pergi ke bahagian selatan ada negara Kemboja. Pergi ke utara ada tanah besar China pula. Pergi ke sebelah timur ada negara Vietnam. Okey, pergi ke sebelah barat Laos tu pula ada Thailand dan juga Myanmar. Jadi Laos tidak mempunyai pinggir laut. Itu poin yang pertama. Okey, faham ya? Seterusnya jom kita lihat apakah laut-laut yang ada di negara kita Asia Tenggara. Okey, tulisan dia mungkin agak kabur di sini, tapi insya-Allah masih lagi awak boleh lihat sebenarnya. Okey, cikgu bantu awak di sini ya. Okey. Bersebelahan dengan selatan Myanmar dan juga Thailand di sini ada Laut Andaman.
Of course, berdekatan dengan negara kita Malaysia ada Laut Cina Selatan. Okey, ada Vietnam di utaranya. Baik, yang seterusnya di sini ada Laut Sulu. Okey, dekat atas negara Sabah. Seterusnya kita ada Laut Sulawesi. Seterusnya di atas kepulauan Jawa tu, Pulau Jawa, ada Laut Jawa di situ. Ada tak yang belum lagi cikgu sebutkan? Okey. Jadi cuba ingat kedudukan 5 buah laut yang ada di sini. Okey, Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan juga Laut Jawa. Okey, specialty keistimewaan pinggir laut di kawasan Asia Tenggara. Satu lagi, dia adalah kawasan yang cetek, kawasan yang cetek. Dan kawasan ini kita kenal sebagai, ingat ni. Okey, kita panggil sebagai pentas benua. Lihat pada gambar ini, ini adalah kawasan pentas benua. Okey, ini kawasan pentas benua yang mana dicetek kan. Okey, dia punya kedalaman boleh mencapai tidak lebih daripada 180 meter. Jadi apa speciality kalau apa bestnya kalau kawasan pinggir laut kita ni cetek? Kawasan ini akan sesuai lah untuk jadi tempat pembiakan ikan sebab dekat situ ada banyak plankton. Plankton memerlukan sumber cahaya matahari. Jadi cahaya matahari dapat menembusi kawasan pinggir laut yang cetek tersebut dengan mudah. Apabila banyak plankton ni adalah makanan ikan. Okey, jadi banyaklah juga ikan-ikan. Okey, kawasan-kawasan ini akan mempunyai banyak ikan yang akan membiak. Okey, faham ya? Bentuk muka bumi di Asia Tenggara yang seterusnya adalah kawasan Tanah Pamah. Okey, dan Asia Tenggara mempunyai kawasan Tanah Pamah yang sangat banyak di mana terdapat kawasan yang kita panggil sebagai delta dan juga kawasan lembah sungai. Okey, apa itu kawasan delta? Awak cuba bayangkan sebatang sungai terus mengalir terus ke kawasan laut. Okey, jadi dekat penghujung hilir sungai tersebut ada satu kawasan yang berbentuk segitiga. Okey, dekat muara sungai itu yang kita panggil sebagai delta. Dan kawasan delta ni biasanya berlaku keadaan di mana terkumpulnya endaman ataupun sedimen yang dibawa daripada hulu sungai terus ke kawasan muara sungai sehingga menjadikan kawasan delta tersebut subur untuk kawasan pertanian. Okey, dan di antara jenis tanaman yang sesuai ditanam di kawasan delta ini adalah tanaman jenis padi. Okey. Dan kawasan Tanah Pamah ini sudah tentunya adalah kawasan yang berpenduduk padat. Okey, kenapa berpenduduk padat? Sebab apabila ini sudah saya kongsikan ilmu pengetahuan ini yang mana kawasan Tanah Pamah adalah kawasan yang rata. Jadi apabila kawasan yang rata sangat sesuai untuk kita bina kawasan pertempatan. Okey, rumah-rumah orang, kawasan pertempatan dan juga sangat sesuai untuk kita bina jaringan perhubungan. Jalan raya mudah nak dibina, jalan kereta api mudah nak dibina. Okey, boleh faham ya semua? Dan poin yang terakhir, apakah contoh-contoh delta yang ada di sekitar Asia Tenggara? Contohnya di sini kita ada delta Sungai Mekong. Okey, di Vietnam kita ada delta Sungai Irrawaddy di negara Myanmar dan kita ada juga lembah Menam Chao Phraya di negara Thailand. Okey, sudah sampai ke bentuk muka bumi yang ketiga iaitu kawasan tanah tinggi di Asia Tenggara, yang mana di kawasan Asia Tenggara tanah tinggi ini adalah terdiri daripada banjaran dan gunung lipat muda dan juga banjaran gunung lipat tua. Apakah beza di antara kedua-duanya? Of course, kalau kita sebut muda dan juga kita sebut tua, perbezaannya adalah daripada segi umur, betul tak? Jadi samalah juga dengan banjaran gunung lipat muda ini. Ianya terbina daripada proses mempatan kerak bumi itu sejak 35 juta tahun dahulu. Okey.
dibandingkan dengan banjaran gunung lipat tua ni, melalui proses mampatan kerak bumi itu sudah mengalami sehingga 200 juta tahun dahulu. Okey, boleh faham di situ perbezaan daripada berapa lamanya mengalami proses mampatan sehingga terbentuk kawasan banjaran dan gunung. Dan kawasan banjaran tinggi di negara kita, di negara Asia Tenggara, sebenarnya berpunca daripada banjaran Himalaya, seterusnya menganjur ke Asia Tenggara, dan first kali dia jumpa adalah banjaran Arakan Yoma. Apa yang saya maksudkan di sini? Okey, di sini ada paparan yang lebih jelas. Awak tengok dekat sini ada banjaran Himalaya. Okey, maksudnya kawasan gunung ni bersambung-sambung. Okey, seterusnya dari banjaran, dia berpunca daripada banjaran Himalaya terus ke Arakan Yoma. Dia bersambung lah. Okey, bersambung terus ke Arakan Yoma. Okey, inilah sudah masuk ke kawasan Asia Tenggara dan terus ke negara kita kan. Kalau negara kita ni ada banjaran Titiwangsa lah di sini. Banjaran Titiwangsa. Saya harap kamu boleh faham. Dan kembali pada peta 10.2, kalau boleh lihat, okey, ini pengetahuan untuk kita mengetahui apakah contoh-contoh banjaran yang ada di Asia Tenggara. Contoh dekat sini ada, kalau awak lihat pada negara Thailand, di situ ada banjaran Bilaut Laung. Okey. Kalau di negara Vietnam tu ada banjaran Anam. Okey, dan di negara kita sendiri ada banjaran Crocker di negara kita Malaysia. Bentuk muka bumi yang terakhir di negara-negara Asia Tenggara, kita juga mempunyai kawasan gunung berapi. Dan apakah negara-negara yang terlibat? Ingat ni. Okey, negara Indonesia dan juga negara Filipina. Rujuk pada peta 10.2, pada petunjuk ini kalau awak boleh lihat yang segitiga warna merah itu menunjukkan kawasan gunung berapi. Okey, kalau tengok pada negara Filipina ni, di sini ada gunung berapi sekali lagi, yang ketiga dan yang keempat. Cikgu, ada 4 je ke gunung berapi dekat Filipina? Tidak ya, sebenarnya ada banyak lagi kawasan gunung berapi. Tapi cukuplah awak mengetahui hanya beberapa gunung berapi yang masih aktif ya, di negara Filipina dan juga di negara Indonesia. Juga ada di sini dan di sini. Okey. Okey anak-anak, Masya Allah. Ini sebenarnya. Okey, ini sebenarnya senarai gunung berapi yang ada di negara Indonesia. Okey, tapi awak cuma ingat 3 ni je lah yang ada dekat dalam buku teks. Okey, ingat ada Gunung Merapi, Kerinci dan juga Krakatau. Boleh tak awak cari dekat dalam peta? Mana satu Merapi? Cikgu nampak di sini. Okey, ada dekat kawasan Kepulauan Jawa, Pulau Jawa. Seterusnya ada Krakatau, cari dan cari. Okey, di sini. Dan the last one, Gunung Kerinci. Di mana Gunung Kerinci? Gunung berapi Kerinci. Okey, di situ. Okey. Baik, cuba ingat ya. Ada Kerinci, ada Krakatau dan juga Merapi. Manakala untuk negara Filipina, kita ada gunung berapi yang masih aktif. Kita panggil gunung berapi itu sebagai Gunung Mayon dan juga Pinatubo. Cuba awak tengok dalam peta di mana kedudukan Gunung Mayon di sini. Okey, tak jelas. Okey, di sini Mayon dan sini ada gunung berapi Pinatubo. Okey, dan sebenarnya ada ni lagi jenis gunung berapi Tal kan, Bulusan, Biliran. Okey, tapi cukuplah sekadar awak ingat, awak faham, awak tahu yang disenaraikan di dalam buku teks.